A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tidak bukan, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, memberikan peluang untuk kita terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini pada hari yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Mudah-mudahan setiap apa yang kita jalani pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala buat amalan juga pengumpulan amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negara akhirat kelak, insya-Allah. Bertemu lagi kita di dalam edisi 23 September 2022 bersamaan 26 Safar 1444 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberikan dan juga dilimpahkan kita dengan cahaya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, seperti biasa dalam rancangan Tanya Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, sama-sama kita dalami. Dan sidang penonton sekalian, kalau kita menyebut berkaitan dengan penipuan bomoh, saya suka untuk memetik beberapa fakta yang menarik. Antaranya pada Januari hingga Mei 2017, sejumlah 2.7 juta ringgit penipuan telah direkodkan oleh mereka yang mempercayai khidmat bomoh. Selain itu juga pada bulan Mei tahun lalu sahaja, seorang wanita telah pun mengalami kerugian bernilai RM18,350 oleh seorang yang mengaku sebagai ejen bomoh. Dan juga kalau kita tahu, ada juga peristiwa sebagai contohnya Raja Bomoh dan sebagainya. Mengapa perkara sebegini timbul dan juga masih lagi berlegar di kalangan masyarakat kita? Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan mendahulukan bomoh. Insya-Allah bagi menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini ayahanda saya, murabbi saya dan juga salah seorang pensyarah di kolej saya dahulu. Siapa lagi? Al-Fadil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman kita. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorang. Untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, doktor baru saja pulang daripada umrah, alhamdulillah. Sebab tu kita doakan agar Allah SWT kekalkan Ustaz, berikan Ustaz doktor dengan kesihatan, insya-Allah, untuk terus melebar luaskan ilmu buat kita semua, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa ada separuh soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk membincangkan topik berkaitan dengan mendahulukan bomoh kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sebagai permulaan ya Ustaz, apakah sebenarnya intipati perbincangan kita pada pagi ini yang Ustaz boleh highlightkan untuk tatapan para penonton kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan,
kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang mana topik kita pada pagi ini membicarakan tentang mendahulukan bomoh. Ini dah jadi satu perkara yang memang sinonim juga di dalam masyarakat kita sejak zaman berzaman, iaitu walaupun perubatan moden semakin maju pada hari ini, tetapi keperluan pada bomoh itu dilihat tak kurangnya. Sebab itu ada yang tertipu dan sebagainya. Bomoh ni dia lebih kurang sebagai seorang perawat lah. Perawat, dia satu istilah bomoh ni, orang yang memberi rawatan. Lalu kita kena melihat perawat ini, walaupun apa juga nama yang dipanggil kepadanya, sama ada bomoh ke, pawang ke, dukun ke, doktor ke, tabib ke, dia seorang perawat. Jadi kita melihat rawatan dalam Islam ini dia ada asas-asasnya, iaitu sama ada ianya bertepatan dengan hukum syarak ataupun tidak. Tetapi biasanya kadang-kadang bila disebut bomoh ni, dia ada istilah ataupun ada kepahaman yang mana seolah-olah ada kaitan dengan rawatan-rawatan yang berkaitan dengan perkara mistik, perkara-perkara gaib sebagai contohnya. Dia boleh mengetahui perkara-perkara yang orang lain tak tahu. Jadi inilah isu-isu yang perlu diberi perhatian, kerana ia merupakan satu isu yang berkaitan dengan hukum syarak. Sebab itu kalau kita lihat dalam istilah syarak ataupun dalam hadis Nabi SAW, disebut sebagai kahin ataupun al-kihanah ataupun arraf. Jadi dalam hadis membincangkan tentang perkara ini sebenarnya. Sebab itu para ulama menyatakan, okey, kalau sesiapa yang datang bertemu dengan bomoh ni, bomoh yang maksudnya yang kita sebut tadi, bagaimana yang kononnya dia mengetahui perkara-perkara gaib. Itu maksudnya. Ataupun yang dia ada hubungan perjanjian dengan jin dan syaitan. Ini juga berlaku. Kalau bomoh-bomoh yang seumpama ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan kepada kita, iaitu sesiapa man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salah 40 lailah, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Iaitu kata Nabi SAW, sesiapa yang datang kepada arraf, bomoh ini, yang boleh meramal sesuatu tentang perkara-perkara gaib ni, lalu dia datang kepada orang ini bertanya tentang sesuatu, dia, maka kata Nabi, lam tuqbal lahu salatuhu 40 lailah, tidak diterima solatnya selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Atau dia sahih. Jadi maknanya ini satu ingatan kepada kita, supaya jangan kita terjebak dalam perkara yang kalau ada unsur-unsur syirik, maka wajib untuk kita menghindarkan diri daripada perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW juga yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, menyatakan, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima uzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang datang berjumpa dengan bomoh ini, tukang tilik ini, yang mengetahui perkara gaib ni, kononnya yang dia ada kaitan dengan jin dan syaitan, maka dia bukan sekat dia datang, yang tadi datangnya datang bertanya aja, percaya belum tentu, itu pun sudah tak diterima. Tapi kalau dia datang dan dia percaya, dia yakin, maka pada ketika itu kata Nabi SAW, dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maknanya dia telah mempercayai sihir, mempercayai syaitan lebih daripada apa yang disarankan di dalam ajaran Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada juga orang yang berjumpa bomoh, kan, bomoh, dia nak lihat betul atau tidak. Kalau tak betul, dia menerangkan kepada orang bahawa ini tak betul. Kalau betul, okeylah, makna tidak ada unsur-unsur sihir syirik. Kalau yang ni tidak ada masalah, ini dibenarkan. Tetapi kalaulah dia berjumpa dalam keadaan
dia merujuk dalam soal-soal yang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang sampai tahap berlakunya permusuhan dalam masyarakat. Kau ni tuduh kau ni dia ni orang ni buat, dia ni orang ni buat, dia ni orang ni sihir dan pelbagai lagi lah. Itulah perkara yang dimainkan oleh jin dan syaitan yang nak menyebabkan manusia itu berlakunya pergaduhan, dan seumpamanya ini merupakan perkara yang wajib dijauhi. Allahuakbar. Insya-Allah. Jadi satu pencerahan yang awal sebelum permulaannya, di mana satu pencegahan yang Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan mempercayai, mendatangi, bertanya saja pada bomoh pun sudah tidak diterima solat 40 hari 40 malam. Mudah-mudahan kita dihindari dan juga kita menjauhkan diri kita daripada amalan mempercayai bomoh ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan dengan meraihkan soalan daripada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Boleh Ustaz? Ya, boleh. InsyaAllah kita raihkan soalan yang pertama daripada Puan Maznah Syari. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, mengapakah yang banyak pergi ke bomoh tu orang yang bijak pandai? Dan keduanya, mengapakah manusia mudah percaya dengan bomoh? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook. Mengapa ramai orang pergi pada bomoh? Walaupun kadang-kadang orang pergi tu bijak pandai. Dia gini, orang sakit ni, orang yang terdesak, sakit. Bila sakit dia tak peduli dah, dia nak berubat. Jadi bila nak berubat, bila mana ada orang menyatakan kepada dia, oh dia ni pandai, dia ni pandai, dia ni pandai, maka dia pun pergi tanpa soal selidik terlebih dahulu. Ini satu kesilapan yang berlaku. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal pada kita, bagi ilmu pengetahuan pada kita, sepatutnya kita selidik terlebih dahulu sama ada sesuatu itu benar ataupun tidak. Sebab ialah sakit itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mendatangkan penyakit, Allah mendatangkan kesembuhan, ianya sebagai satu ujian, dan Allah nak menilai bagaimana cara untuk kita mengatasi ataupun bagaimana cara untuk kita merawat dengan cara yang benar ataupun tidak. Namun begitu, macam disebut tadi, soalan yang juga menyatakan mengapa manusia mudah percaya pada bomoh. Sebab kadang-kadang bila sebut bomoh ni, dia boleh buat perkara-perkara luar biasa. Orang kita ni, kalaulah ada orang boleh buat satu benda luar biasa, percaya. Memang dia percaya. Sebab itu kalau kita lihat, sebab apa kata Nabi SAW, fitnah yang paling besar sejak daripada Nabi Adam AS sampai kiamat adalah fitnah Dajjal. Ujian Dajjal. Ujian Dajjal ujian paling besar. Sebab apa ia paling besar? Sebab Dajjal boleh buat perkara luar biasa. Dajjal boleh turun hujan. Ni memang dahsyatnya bomoh ni. Ni peringkat tingginya bomoh. Tengah panas ni, dia kata hujan turun, maka hujan boleh turun. Dajjal boleh hidupkan orang mati. Dia pergi pada seorang pemuda, disebut dalam hadis Nabi SAW. Dia pergi pada seorang pemuda yang tidak ada ilmu yang berkaitan hukum syarak. Ia mungkin dia ada ilmu tentang keduniaan, tapi hukum syarak dia tak tahu. Lalu pergi berjumpa dia, dikatakan kepada dia, adakah kamu nak beriman dengan aku kalau aku hidupkan ibu kamu dan bapa kamu yang sudah meninggal dunia? Dia pun kalau macam tu, dia kata yang boleh menghidupkan Tuhan saja. Jadi dengan pertolongan syaitan, maka dua ekor syaitan lah, seekor jadi ibu, seekor jadi bapa ni, hidup balik. Dia menghidupkan orang mati. Itu benda yang luar biasa, menyebabkan kawan dia terkejut, akhirnya mengikut Dajjal. Itu fitnah yang paling besar. Sebab itu kita lihat bahawa sesiapa yang boleh buat benda luar biasa, maka mudah dipercayai. Tapi kita kena ingat, benda luar biasa bukan semuanya betul. Banyak benda luar biasa daripada sihir. Sebab itu Al-Imam Syafi'i menyatakan, "Lau ra'aitum sahibal bid'ah yatiru fil hawa fala taghtarru bih." Kalau kamu tengok pelaku bid'ah, dia boleh terbang atas udara, jangan tertipu dengan dia. Walaupun nampak dia boleh buat benda luar biasa, kita ni pantang bila buat benda luar biasa. Pergi jumpa bomoh tu kata apa? Dalam kereta tadi ada 2 botol air kan, tak buat turun ke? Kita tunjuk, macam mana tahu? Macam mana bomoh dia boleh tahu?
Oh, dia dikasyaf. Terus kita letak kasyaf. Terus kita percaya. Terus kita yakin. Sedangkan bagaimana dia tahu? Maka di sini ada perantaraan dengan makhluk-makhluk halus yang digunakan, yang menyebabkan dia mengetahuinya. Maka orang kita tanpa usul periksa terus terima, terus percaya. Ini antara punca atau antara sebab lah yang mudah dipercayai. Jadi kadang-kadang kita terdesak menyebabkan kita kadang-kadang melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan kita terhindar. Jadi banyak lagi kita bincangkan, doktor. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Sidang betul sekalian, jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan mendahulukan bomoh pada pagi ini. Sidang betul sekalian, walaupun perkara ini kadang-kadang nampak macam pelik kan, masih lagi ramai yang mempercayai dengan bomoh, tapi inilah kebenarannya. Kerana masih lagi banyak masyarakat yang masih lagi tertipu dan terpedaya. Apatah lagi seperti mana yang dikatakan oleh doktor di awal tadi, berkaitan dengan orang kadang-kadang terdesak menyebabkan mereka perkara yang bertentangan dengan syariat pun mampu untuk mereka percayai. Ada beberapa soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami talian 1800-881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, doktor. Ya. Daripada Facebook, daripada Puan Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Jumaat. Soalan saya, Ustaz, adakah orang yang mengamalkan ilmu kebatinan atau ilmu ghaib digelar bomoh atau dukun? Dan soalan keduanya, benarkah ada hadis yang menyatakan sekiranya kita berjumpa dan berubat dengan bomoh atau dukun, amalan ibadahnya tidak diterima Allah selama 40 hari? Terima kasih Ustaz atas pencerahan ilmu. #biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Sebagaimana kita sebut tadi, ialah bomoh ni adalah seorang perawat. Dan dalam masyarakat kita, kalau kita lihat, bomoh ni dia sinonim dengan perawatan-perawatan yang melibatkan tradisional. Dan ada yang benar sebenarnya. Contohnya perawatan tradisional yang menggunakan herba, akar-akar kayu. Kadang-kadang orang bagi bomoh juga, kan? Maka ini tidak ada masalah. Sebab itu berdasarkan tajribah, berdasarkan pengalaman-pengalaman. Orang yang biasa duduk lautan, dia tahu ini khasiat pokok ni akar kayu ini dan sebagainya. Sebab tu orang dulu kadang-kadang dia tak pergi klinik pun. Dan kalau luka, dia ambil daun kapur terbang. Apa dia nama tu? Di kampung bagi daun kapur terbang, dia akan upah. Kemudian dia akan letak. Sebagai contoh. Maka kalau perkara yang seorang ni tidak ada masalah. Tetapi apabila bomoh ini mendakwa mengetahui perkara gaib, sini sudah menjadi satu masalah. Sebab yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia juga mengetahui perkara gaib, maka ini satu, ada unsur-unsur mistik, unsur-unsur yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak juga bomoh-bomoh yang kita kata yang menyamar, macam tadi bomoh tipu kan, macam-macam. Dan bomoh hari ni menipu orang senangnya dia bayar kopiah pakai sorban. Orang panggil ustaz kat dia, kan? Jadi ustaz, kan? Jadi nampak macam okey, tetapi rupa-rupanya tidak okey. Itu sebab itu kalau yang macam ni yang mendakwa dia tahu benda-benda gaib, inilah yang dimasukkan dalam hadis man ata'arrafan fasa'alahu tadi an syai'in lam tuqbal lahu salatuhu 40 lailah, iaitu memang hadis ini riwayat Imam Muslim. Benar ada hadis bagaimana kita sebut tadi, sesiapa yang datang kepada bomoh yang jenis macam ni yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertanya sesuatu pada bomoh tersebut, hanya bertanya saja soalah, walaupun dia tak percaya lagi, dia bertanya saja, jadi dia merujuk, maka tidak diterima daripadanya solat selama 40 hari. Jadi itu sebagai satu amaran kepada kita lah, untuk kita lebih berhati-hati dalam perjalanan kehidupan kita ini, InsyaAllah. Jadi doktor, berbalik pada soalan yang kedua tu, adakah amalan solat saya tak terima ataupun amalan-amalan yang lain juga? Ya, di dalam hadis Nabi SAW menyatakan lam tuqbal salatu, solat. Tapi kalau solat ini merupakan ibadat yang paling utama.
ibadat badaniyah yang paling utama adalah solat. Kau solat tak terima, hak lain tak ada apa lah. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat adalah solat. Solat dulu apa pun. Jadi lepas kita mengucap dua kalimah syahadah, solat. Kalau solat tak terima, habis dia macam ni lah solat ni. Saya nak umpamakan macam ni. Solat ni kalau pada anggota badan dia seumpama kepala. Kalau orang contohnya dia tak ada tangan, boleh hidup okey? Boleh. Tak ada kaki, boleh hidup okey? Tak ada kepala? Dia penanggai. Dia tak hidup. Maknanya itu kepentingan solat dalam kehidupan. Allahu Akbar. Jadi itulah dia. Bermaksud di sini tak diterima solat itu, bermaksud juga tak diterimalah juga amal kebaikan ataupun ibadah-ibadah yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Mas Niza kita sebentar tadi. Jadi jom kita nak balik dengan soalan berikutnya, Doktor, dengan meraihkan pemanggil talian Mamu kita. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam dan Ustaz dan kru-kru semua memohon yang kita selamat daripada bomo-bomo yang kawin ni, yang kita jauhkan bomo tu semua. Amin, amin, amin. InsyaAllah Tuhan bagi kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat, insyaAllah. Amin. Tapi Mamu yang soalan. Silakan Mamu. Soalan Mamu pun bomo juga. Tapi bomo ikut Nabi Muhammad SAW. Pasal apa, membuat apa pun membaca surah Fatihah ni, pasal apa Nabi buat surah Fatihah ni hilang penyakit. Tapi membuat surah tu lagi pun membuat akak-akak kayu dah, apa kan buat ubat tu mau bagi tahu kat orang dah. Tapi kadang-kadang orang baik tapi orang kata ingat pada Tuhan dulu. Jangan ingat pada Mamu dulu. Pasal Mamu siang aja. Tapi ingat pada Tuhan, minta pada Tuhan, Tuhan bagi kat kita, insya-Allah penyakit kita habis. Janganlah buang duit, tak bomo oleh naik kata orang tadi. Berapa orang dah kenal tu. Tapi lagi kita cakap, lagi manusia dikenal betul lagi. Bukan manusia nak tobat dia, insya-Allah. Lagi kenal dengan Tuhan. Soalan Mamu, doa-doa kat Mamu. InsyaAllah Mamu. Jadi bomo yang kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkongsian daripada Mamu kita lah. Jadi Doktor, berkaitan dengan orang mengamalkan, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ini juga adakah juga digelar sebagai bomoh? Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Mamu Hanafiah. Di samping soalan yang dikemukakan itu merupakan nasihat juga yang diberikan supaya kita tidak terjebak dengan bomoh palsu ni, yang mana yang mendakwa mengetahui pelbagai perkara sedangkan akhirnya membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mamu Hanafiah menyatakan tentang bagaimana kalau nak berubat, panggil bomoh juga tapi berubat dengan ayat Quran. Istilah saja. Sebab tu saya kata bomoh tu perawat, tengok bagaimana keadaan dia, sama ada ikut hukum syarak ataupun tidak kan. Cuma istilah bahasa Melayu sebut bomoh tu, dia kalaulah kita menggunakan ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu bil Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Allah turunkan daripada ayat Quran itu memang memberi syifa dan rahmat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada masalah untuk menggunakan ruqyah syar'iyah berdasarkan menggunakan ayat Quran. Memang dibenarkan. Sebab Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Dan perkara ini sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang yang menceritakan tentang bagaimana mereka sampai satu tempat, nikah ceritanya, ketua kampung di situ ditimpa sakit, kemudian dipanggil sahabat untuk merawat. Sahabat pun tak tahu nak rawat apa. Dia teringat ayat Quran yang Nabi selalu baca. Itu surah Al-Fatihah. Maka dibaca dengan penuh keyakinan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik penyakit ketua kampung tersebut. Dan ini diakui oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya boleh untuk kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di samping itu, kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, perubatan juga berlaku secara saintifik sebenarnya. Itu. Jangan kita nampak perubatan Islam ni hanya ayat Quran saja, jampi saja. Usaha tak? Ada usaha pun merupakan daripada perubatan Islam. Usaha. Contohnya, ada seorang sahabat nama dia Afranjah, yang mana beliau ini dalam satu peperangan, hidung beliau tercabut. Hidung tercabut.
Kan? Jadi macam mana perubatan waktu itu? Dia pun cuba macam-macam perubatan. Antaranya dia mengambil perak. Ambil perak letak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia berbau. Akhirnya dicadangkan mengikut satu perubatan saintifik menyatakan bahawa kena letak emas. Maka dia letak emas. Nabi membenarkan. Sebab apa? Sebab ini adalah untuk perubatan. Maka ia dibenarkan. Jadi maknanya pada zaman Nabi pun ada. Jadi perubatan-perubatan, sebab itu Nabi SAW menyatakan alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu mengambil dua rawatan, dua penyembuhan, iaitu al-asal wal Quran, al-Quran wal asal. Ayat Quran pun kita nak minta pada Allah Ta'ala, dan asal. Asal ni adalah madu. Itu satu jenis perubatan juga. Macam yang Mamu sebut tadi kan, dia menggunakan herba, akar kayu dan sebagainya. Ya, Allah menjadikan pelbagai kita kata khasiat-khasiat pada perkara-perkara tersebut. InsyaAllah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalam kita nak berubat, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawablah persoalan daripada Mamu Hanifah kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kurniakan kesihatan buat Mamu kita. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Daripada Facebook, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan warga tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, ada orang yang Allah beri kelebihan mampu merawat orang lain. Contoh, bomoh patah. Tetapi pesakit pula yang terlalu menyanjung beliau. Sedangkan beliau biasa-biasa saja. Untuk mengelak perasaan ujub, beliau tidak mahu merawat lagi. Soalan saya, adakah dianggap berdosa sekiranya kita tidak menggunakan kelebihan yang kita ada untuk membantu menyembuhkan orang lain? Terima kasih atas pencerahan. Jadi doktor, untuk jawapannya, sidang putus sekalian, kita nak beri berat seketika lah. Jadi nak tahu jawapannya, jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz Biar Tahu kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru pada pagi ini, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan mendahulukan bomoh. Adakah semua bomoh itu adalah sesat? Ataupun ada bomoh yang dibenarkan? Alhamdulillah, sudah banyak kita kupas pada pagi ini berkaitan dengan perkara tersebut. Dan seterusnya, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak kita yang bertanyakan berkaitan dengan seorang tu, Ustaz, Doktor, dia ada kemahiran di dalam merawat orang. Tapi disebabkan dia takut orang menyanjung dia, takut pada perbuatan riak, dia meninggalkan. Apakah hukum pada saat itu, Doktor? Silakan. Baik, terima kasih. Persoalan yang dikemukakan, ada orang ni memang ada kemahiran tertentu sebab dia belajar, kemudian dia ikut kursus dan pelbagai lagi, dia ada kemahiran. Maka sewajarnya lah, seeloknya dia menggunakan kemahiran itu untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Nabi SAW menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang ni ialah mereka yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itu untuk memperoleh pahala. Tetapi kalaulah dia ada alasan-alasan tertentu, kita tak tahulah, macam yang tadi dia tak boleh, kalau dia buat juga dia ujub lah, dia disanjung dengan keadaan yang tak sepatutnya, yang dia rasa boleh merosakkan diri dia, maka dia lebih tahu berkaitan diri dia. Tidak ada masalah lah untuk dia mengundurkan diri. Sebab apa? Sebab bukan dia seorang saja. Dalam rawatan-rawatan seumpama itu ramai lagi. Satu doktor tutup klinik, klinik yang lain ada lagi, banyak lagi. Bukan dia seorang-seorang saja kan. Mungkin dia ada kemahiran, orang lain pun ada kemahiran juga, cuma dia nak mengundurkan diri. Adakah salah dia mengundurkan diri? Tidak salah. Itu merupakan hak dia. Mungkin dia nak privacy ke, mungkin dia nak berehat ke, dia perlukan kepada diri dia sendiri untuk dia menumpukan ibadat sendiri dan sebagainya. Apa perkara-perkara yang perlu buat. Adakah berdosa dengan perbuatannya itu? Tidak. Tidak. Sebab apa? Sebab ada lagi orang-orang lain yang boleh membantu, insya-Allah. Melainkan kalau tak ada dalam keadaan tu, dalam satu tempat tak ada orang langsung. Kalau tak ada, memang dia kena bantulah. Kalau tidak ada, bahkan Ali Ghazali menerangkan kalaulah
satu tempat tu tak ada seorang orang Islam yang jadi doktor contoh, semua pakat berdosa. Sebab itu fardu kifayah. Kena ada juga. Jadi insya-Allah, jadi fardu kifayah ni seorang buat lain tak payah. Tapi kalau tak ada siapa buat, semua sekali jadi payah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Intan Zulina kita sebentar tadi. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya doktor daripada saudara Jai Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah seorang ahli keluarga telah disihir. Ramai ustaz dan perawat Islam tak berjaya memulihkan dan berkata sihir tersebut terlalu kuat. Mangsa disihir oleh bomoh dari negara jiran. Jika nak sembuh, kena cari bomoh dari negara tersebut juga. Bagaimana pendapat doktor? Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Satu soalan yang menarik doktor. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Iaitu tentang sihir. Sihir ni perkara yang real. Perkara yang berlaku. Allah sebut dalam Al-Quran tentang sihir. Nabi sebut tentang sihir. Sebab itu dalam hadis Nabi kita ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama asyirku billah, syirik pada Allah. Yang kedua sihir. Jadi sihir ni satu perkara yang memang betul-betul datang daripada jin dan syaitan. Maka dengan sebab itu bila mana orang sihir kan, menggunakan sihir, tambah yang disebut tadi, dia pun orang yang kena sihir ini dia berubatlah. Lalu sakit ujian, maka selama dia berubat itu tak baik lagi. Dia berjumpa dengan para Islam, menggunakan ayat Quran dan sebagainya, tak baik. Bolehkah dia untuk pergi kepada bobo syirik juga untuk mengatasi masalah ini? Contohnya, ataupun kalaulah disebut tadi, kalau negara jiran, kena pergi negara jiran juga? Tidak. Bahkan tak boleh pun kalau kita pergi kepada syirik untuk mengubati syirik. Sihir nak menggunakan sihir untuk ubat sihir, hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Itu sebagai satu ujian sebenarnya. Allah nak uji kita. Tak baik lagi bukan maknanya. Sebab bila kadang-kadang bila tak baik lagi tu, Allah nak kita mengadu pada Allah lagi. Dari sudut positifnya. Kan? Sebab ada orang yang saya teringat, dia pernah bercerita, dia pernah kena sihir. Dia kata waktu dia kena sihir tu dia tak boleh terima. Dia berubat. Tapi cuma bagus dia tidak pergi jumpa bobo yang kita kata yang menggunakan paatan jin syaitan. Dia pergi pada perawat Islam yang betul-betul menggunakan ruqyah syar'iyah, yang menggunakan ayat Quran. Dan bukan sekat menggunakan ayat Quran, kita perlu beramal. Kita itu sendiri beramal, qiyamul lailnya, solat kena jaga, Quran kena baca dan sebagainya. Walaupun peringkat awal dia kata dia buat semua itu, dia baca Quran, dia qiyamul lail, tak ikhlas, semata-mata nak sembuh penyakitnya sebenarnya. Sebab sakit sihir tu. Selepas sembuh penyakit 3-4 tahun lepas pada tu, dia rasa nikmat pula untuk qiyamul lail. Dia rasa nikmat pula untuk baca Quran. Maknanya lepas pada tu baru dia nampak rupa-rupanya Allah uji dia sakit untuk Allah mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersyukur. Kalau dia tak sakit, dia kata dia tak akan baca Quran macam hari ni, hari-hari baca qiyamul lail, dia tak ke qiyamul lail macam tu. Jadi maknanya itu ujian Allah Taala untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita melampaui batas dengan dah fed up, dah putus asa, dah tak baik cara rawatan Islam, cara Quran pun dah tak kena, dia kata tak sembuh, dia pergi jumpa bobo siam ke bobo bandar dengan jiran dan sebagainya. Memang ada macam tu yang menggunakan mantra, tangkal, azimat, maka akhirnya mungkin boleh sembuh penyakit dia, tetapi penyakit yang lebih besar, musibah yang lebih besar yang berlaku adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih bahaya. Allah. Jadi penonton sekalian, sebenarnya penyakit itu mungkin tak baik daripada sudut fizikal, tapi ia sebenarnya baik daripada sudut kita punya kerohanian dan juga pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita menerima setiap ujian itu sebagai satu kebaikan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil talian Kak Yat di talian. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Dang Isha. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa abang Kak Yat? Alhamdulillah, terima kasih Dang. Alhamdulillah. Silakan Kak Yat, soalan pagi ni insya-Allah. Terima kasih Dang. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat nak tanya, kadang kita hilang barang Ustaz. Jadi kadang kita tahu orang tu, dia orang kata bagi tahu dia pandai menengok Ustaz. Orang kampung kata menengok, dia tak kata menelik. Jadi kita kadang kita just telefon orang tu,
Dia bagi tahu dan besok kita tengok benda tu ada Ustaz. Adakah itu dikatakan bomoh juga Ustaz? Lagi satu Ustaz, Kak Ayat nak minta kalau boleh Ustaz kongsikan ayat untuk menghilangkan gemuruh. Kadang bukan kita tak nak pergi hospital Ustaz, kita takut nak pergi hospital. Mak-mak kita pun diorang kadang cakap betul, biarlah dia mati kat rumah, tak mau pergi hospital. Tapi kalau bawa jumpa bagi tahu orang boleh buat ayat penawar lah, dia pernah. Kita jadi soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang menarik pada Kak Ayat kita, Doktor. Silakan. Ya, terima kasih kepada Kak Ayat yang bertanya soalan. Itu yang pertama tentang orang yang bomoh, barang hilang yang dia mengetahui perkara-perkara gaib. Contohnya, persoalannya daripada mana dia tahu? Siapa yang beritahu dia? Itu satu persoalan. Kalau dia yang kita kenali, kalau berbeza, kalau dia tu orang saleh, orang yang kita kata yang selalu tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kadang-kadang dia ada perasaan, dia ada firasat dia, itu okey. Tetapi bobo biasa je ini, bila kita tanya dia tahu, tanya dia tahu benda-benda yang orang tak tahu. So bagaimana maklumat gaib itu sampai kepada dia? Di sinilah ada unsur-unsur mistik yang kita sebut tadi, yang ada di situ unsur-unsur perantaraan dengan jin. Jadi kena berhati-hatilah perkara seumpama itu. Yang kedua dari sudut gemuruh ni perkara biasa, manusia ni macam itulah. Tambah-tambah kalau orang yang tak biasa dengan hospital, lagi takut lagi hospital, takut dengar nama hospital pun dah getar lah. Kan? So macam mana doa ni antara perkara yang kita banyak baca surah Asy-Syarh, Alam Nashrah, untuk melapangkan dada, kan. Kemudian boleh juga baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh juga untuk kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu untuk mengatasi stres. Jadi boleh kita baca doa-doa tersebut, minta ibu kita untuk beramal, untuk membacanya. Rabbi syrah li pun tak apa, banyak kali baca bagi Allah lapangkan dada, insya-Allah di situ kuranglah sikit gemuruh tu. Tapi apapun sokongan anak-anak tu penting. Sokongan jangan kena paksa tu. Daripada kat awal dia takut, bawa pergi hospital cantik sikit, tempat selesa sikit, kan. Semua tersedia elok, lama-lama dia okeylah. Zaman dulu sungguh pergi hospital berubat, itu tak suka tu. Sekarang ni dah okey dah, kan. Dah bau perfume dah sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan pada Kak Ayat. Jadi bila mana Kak Ayat menyebut berkaitan dengan menengok tu, saya teringat cerita-cerita arwah Tan Sri Piramli jugalah. Antaranya cerita Nujum Pak Belalang, cerita Nasi Doremi tu. Memang kan, sampai sekarang ni memang masih lagi ada orang yang melakukan juga beramal dengan perkara-perkara dan mempercayai perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Jadi Doktor, satu lagi soalan Doktor berkaitan dengan pengamal perubatan juga, Doktor. Kalau kita tak tahu letakkan di bomoh ataupun sebagai pengamal perubatan Islam, kita tahu bahawa salah satu daripada bentuk bomoh perkara raib ni adalah meminta pertolongan ataupun bantuan pada jin. Jadi bagaimana pula dalam situasi seorang itu dia mengatakan bahawa dia mengarahkan jin? Bagaimana, Doktor? Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan kana rijalun minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Adalah sekumpulan laki-laki dalam kalangan manusia memohon pertolongan daripada sekolongan laki-laki di kalangan jin, maka bertambah-tambahlah kesesatan dan kekufuran mereka. Maka daripada ayat tersebut melarang kita untuk meminta pertolongan daripada jin dan syaitan. Nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tad'u bid dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan kamu mohon selain daripada Allah Ta'ala yang tidak boleh bagi manfaat dan tak boleh bermudarat, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan perkara itu juga, kamu tergolong daripada golongan yang zalim. Cuma persoalan, boleh tak arah? Di sini para ulama membenarkan. Kita tak minta tolong dia. Kita mengarahkan, macam Nabi Sulaiman alaihissalam mengarahkan. Kan, jin cukup takut dengan dia. Kan, itu dibenarkan. Ataupun kita tak tahu apa, dia bertolong je. Dia bertolong. Kita tak tahu apa, kita akan minta dia apa, dia tolong. Itu dengan dia lah. Maknanya kita tidak ada apa masalah. Cumanya perkara ni takut. Takut apa? Kadang-kadang nampak dia kata aku arah dia, dia minta something.
Nampak. Dia pandai menipu. Dia pandai menipu. Aku arahkan kamu pergi sini. Boleh. Tapi kamu bagi aku 2 telur ayam. Kan? Kita bagi. Kita upah. Dalam masa yang sama sebenarnya kita tunduk pada dia. Masa yang sama. Soalnya kononnya kita arah dia. Kan? Rupa-rupanya kita ikut arahan dia. Dia cukup, dia seronok lah. Jadi di situlah kita lihat boleh membawa kepada perkara-perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu sangat kena berhati-hati dalam perkara yang melibatkan perkara gaib ni. Sebab itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling terbaik adalah minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan terjawab dan juga merungkaikan kekeliruan kita tentang perkara tersebut, insya-Allah. Jadi doktor, sidang betul sekalian, kita nak berhenti berehat seketika sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Banyak lagi kita akan kupas kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Pada pagi ini satu topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan berkaitan dengan mendahulukan bomoh. Sebab apa benda ni walaupun nampak macam biasa-biasa, doktor, masih lagi ramai sebenarnya masyarakat kita yang mempercayai dengan ilmu kebomohan ni. Jadi itulah yang kita nak rungkaikan pada pagi ini, bagaimanakah bomoh yang dibenarkan oleh syarak dan juga bagaimanakah bomoh yang dikatakan bertentangan langsung dengan syarak yang juga mampu untuk membawa kepada perkara-perkara khurafat seterusnya, mendekatkan pula kepada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan soalan berikutnya doktor daripada sahabat Facebook kita, daripada saudari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, bagi memastikan bomoh itu tidak mengamalkan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, apakah yang perlu kita ketahui dan titik beratkan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Macam mana kita nak tahu bomoh itu adalah benar ataupun tidak, kan? Sebab kita terlalu ramai cakap bomoh sekarang, kan? Ramai. Jadi sebenarnya kita melihat dalam konteks hukum syarak. Itu yang paling penting sekali. Apakah yang dilakukan? Kadang-kadang bomoh ni yang kita nak tengok bertentangan syarak, dia menggunakan tangkal. Itu contoh. Dia ambil kain atau kertas, kadang biasa kain kuning, kain merah, kain putih, kain hitam, ditulis dalam tu sesuatu, kan? Maka dibalut-balut dengan kukuh, kemudian dijadikan sebagai satu tangkal. Itu jelas syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menggunakan anggota haiwan, kuku lah, taring lah, tanduk lah, digunakan sebagai letak dekat leher ke, sebagai tangkal. Maka itu jelas perkara-perkara yang bercanggah. Begitu juga kalau kita lihat dia membaca satu mantra jampi yang kita tak faham. Kita tak faham apa dia sebut, kan? Bahasa apa? Bahasa yang kita tak tahu, kan? Baca dulu Bambang Kuning, kata zaman dulu, kan? Macam-macam Bambang dulu ada, kan? Kadang-kadang lebih pada tu lagi. Dia sebut perkataan-perkataan yang kita tidak fahami. Maka ini juga satu perkara yang dia minta kepada siapa, kan? Minta kepada siapa? Itu persoalannya. Apatah lagi bomoh yang kononnya dia seruruh. Konon seruruh. Ruh ni dia berada di alam barzah. Mana boleh datang dah. Tapi hari ni dia kata, saya akan panggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya nama Syekh Abdul Qadir Jailani dia petik, kan? Dah tahu Syekh Abdul Qadir. Lepas tu boleh cakap Melayu pula tu, kan? Jadi maknanya perkara ini kita lihat bahawa memang perkara-perkara yang jelas. Sebab itu untuk kita mengenal pasti mana benar mana salah ini kena ada ilmu. Sebab itu Islam dia agama ilmu. Itu perkara yang paling penting. Dengan ilmu kita dapat menilai, kita dapat menganalisis ini betul ke tak betul. Bukan orang kata itu pandai kita pergi je,
Dia tak kisahlah dia guna sihir ke, dia guna apa ke. Akhirnya kita terjebak dalam perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sanggup melakukan. Jadilah guna tangkal lah, guna pendamping dan pelbagai lagi. Allahu Akbar. Jadi itulah sebenarnya banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang kita boleh mengetahui adakah bomoh itu boleh kita percaya ataupun tidak. Jadi doktor, satu lagi doktor, persoalan berkaitan dengan bomoh ni doktor. Ada satu situasi berlaku pada sahabat saya lah. Dia duduk dalam satu rumah sewa yang dah tinggalkan lama, masuk-masuk lepas tu adalah gangguan-gangguan dan sebagainya. Tiba-tiba jumpa ustaz kata apa, ini tak boleh ni, kata kena jumpa orang lain. Lalu dia jumpa dengan seorang dukun ataupun bomoh ni. Dia kata apa, ada benda yang duduk dekat dalam rumah ni. Jadi perlu setiap malam Jumaat perlu diberikan makan dan sebagainya. Jadi doktor, pada situasi macam ni sahabat saya ni nak buat apa doktor? Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan. Kalau ada gangguan-gangguan seumpamanya, maka dia boleh kena mendapatkan rawatan. Rawatan itu dengan cara yang betul. Contohnya dia berjumpa dengan perawat yang memberi petuah yang tadi ni, bagi makan, jamu, maka ini satu benda yang tak betul. Itu soalannya kita tunduk kepada jin dan syaitan. Maka kita follow dia, maka ini tidak dibenarkan. Seolah kita minta perlindungan dia, baru dia akan menyelamatkan kita. Sedangkan dengan menggunakan ayat suci Al-Quran, insya-Allah hidupkan rumah tersebut dengan bacaan Al-Quran. Nabi sebut rumah yang dibaca padanya surah Al-Fatihah, syaitan bukan lari. Tapi kadang Quran pun tak baca, semua pun tak ada, solat pun tidak. Jadi rumah tu usang ya. Suka sangat lah jin syaitan duduk situ. Member dia bersarang situ. Jadi di situ kita kena lihat dalam pelbagai aspek. Rawatan satu perkara, kita tu sendiri bagaimana kita nak beribarahkan rumah kita. Kalau perkara ya Quran selalu dibaca, dia pun panas, kan, dia akan lari lah. InsyaAllah. Jadi baca Al-Fatihah pun dah tak ada jadi masalah dah sebenarnya untuk menghalau ataupun untuk mengeluarkan jin-jin yang bersarang dalam rumah kita, insyaAllah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya doktor. Daripada soalan ini asalnya kita sudah pun jawab daripada Syahira Lia ni. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Ram Desaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dandang Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apa bezanya bomoh dan pawang? Apa nasihat Ustaz jika seseorang itu tidak merasa yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendahului bomoh? Berbagai-bagai bomoh, selagi ada bomoh yang dikatakan bagus, sanggup pergi untuk menyelesaikan masalah atau menyembuhkan sesuatu penyakit yang dihadapinya. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu bertanya apa beza bomoh dan pawang. Ini istilah perawat-perawat dalam masyarakat kita sejak zaman berzaman. Dia ada zaman-zaman dulu lah, masyarakat Melayu kan, terutamanya dia ada pawang, dia ada bomoh, dia ada dukun. Biasanya kalau kita lihat istilah-istilah ini merujuk kepada hierarki kedudukan. Kalau pawang ni dia lebih besar kedudukan dia, tinggi lagi zaman dulu. Lepas tu ada pawang diraja, contohnya pawang-pawang yang hebat yang jaga kampung kan. Tapi semua ini kadang-kadang dia ada kaitan dengan mistik, kita sebut tadi. Dia ada kaitan dengan mengetahui perkara-perkara gaib. Kalau ada kaitan dengan perkara itu memang tidak dibenarkan lah. Walau apa istilah yang digunakan sekalipun, sama ada pawang ke bomoh ke dukun, maka itu istilah saja. Istilah itu merujuk kepada hierarki. Pawang lebih besar, kemudian bomoh, kemudian dukun kan. Bomoh ada macam-macam lah, bomoh patah, bomoh herba, okey lah kan. Bomoh cari barang hilang, bomoh macam-macam lah. Jadi itu lebih kepada merujuk semua kepada mereka yang berawat lah. Tetapi asas kita adalah mudah kita lihat dari hukum syarak. Tak kisahlah nama dia pawang ke, bomoh ke, dukun ke, nama ustaz sekalipun, nama syekh sekalipun, letak nama. Bagi dia ustaz, bagi syekh. Tapi tengok-tengok berubat dia guna tangkal. Ada seru-seru ruh lah apa semua. Ni nama ustaz, nama syekh, bukan nama pawang lagi dah. Tetap syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya juga, mengapa orang suka sangat mendahulukan bomoh kepada bomoh? Kan di sini masalah akidah. Masalah keyakinan kepada Allah Taala itu amat lemah, menyebabkan kita mendahulukan percaya yakin kepada makhluk gaib
lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita wa idza sta'anta fasta'iz billah. Bila minta pertolongan, minta pada Allah. Kita baca Fatihah tapi kita tak menghayati, iaitu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau ya Allah kami sembah, pada Engkau kami mohon pertolongan. Tetapi bila dalam perkara-perkara seumpama ni langsung tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi minta kepada bobo-bobo yang menggunakan perantaraan jin dan syaitan, sihir dan sebagainya. Yang akhirnya apa berlaku? Dia terus terjebak dalam kesesatan, dan memang itu pun peranan jin dan syaitan untuk menyesatkan manusia. Allahu Akbar. Itu yang kita takut sebenarnya, kadang-kadang menggunakan title tu Ustaz, menyebabkan kadang-kadang mendatangkan fitnah juga kepada ilmuwan yang lain, agamawan yang lain. Jadi pastikan kita ni pandai untuk menilai siapakah dengan siapakah kita bertemu untuk mendapatkan rawatan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan kita sebentar tadi. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Ya. Daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah pula dengan bomoh yang menjadikan pesakit sebagai tempat untuk memuaskan nafsu seks dengan cara menjampi pesakit, yakni tanpa pesakit sedar? Dan apakah tindakan yang boleh diambil jika terjadinya kes sebegini? Mohon ulasan dari doktor. Terima kasih. #biar tahu jangan tu. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia kalau kita lihat, sebab itu kadang-kadang ramai yang jadi macam ni, ada juga yang bobo-bobo yang mengambil kesempatan. Doktor-doktor, perawat-perawat atau siapa juga yang merawat ambil kesempatan kepada pesakit dah sakit, terdesak. Sebab itulah hukum syarak ni, dia ada peraturan-peraturan dia, iaitu apabila bertemu perawat sekalipun, kalau bukan mahram, dia perlu kalau ajnabi, dia perlu kepada mahram untuk teman dia. Tak boleh dia berdua-duaan, dua orang itu saja dalam bilik. Dia semua kena duduk luar, dia orang je. Sebab apa dia tak berubat kat luar? Sebab apa? Jadi maknanya perkara seumpama ni boleh menggunakan fitnah. Maka di sini ruang-ruang yang dibuka untuk melakukan perkara kesempatan tadilah, yang diberi kesempatan. Sebab itu perkara pertama yang perlu dilihat, dapat rawatan itu tengok bertepatan hukum syarak atau tidak. Kalau dia mensyaratkan mesti berdua-duaan saja dalam bilik, yang tak apa pun tak datang, maka di situ ada something wrong kat situ. Daripada awal lagi kita nampak dah ianya sudah bercanggah dengan hukum syarak. Ada yang pula dia kata kena bobo laki-laki, pesakit perempuan, saya akan mandikan. Sila pakai berkemban, dia kata. Siapa tak yang datang? Sebab ini perawatan, dia nak buang sial lah, nak buang macam-macam kan. Dia bawa pergi dalam bilik seorang-seorang, pergi bilik air, berkemban sebagainya. Ini jelas benda yang haram, daripada awal lagi haram. Jadi bila mana kita buka ruang kepada benda yang haram, mudah sangatlah terjadi perkara-perkara yang tidak diingini sebagaimana yang disebut tadi. Kalau berlaku juga, maka buat laporan lah. Buat laporan, buat tindakan supaya dapat dimatras, supaya benda-benda penyelewengan seumpama ini dapat dimatras dengan segera, supaya tidak memberi mudarat kepada orang lain pula. InsyaAllah. Jadi itulah kepentingan untuk kita ada ilmu tu, Doktor, agar kita mampu untuk menilai dan juga membuat timbang tara bila mana kita nak bertemu dengan seseorang untuk mendapatkan rawatan, insyaAllah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut. Jadi Doktor, banyak ni kita akan kupas berkaitan dengan mendahulukan bomoh ni. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sebentar sekali lagi TV9, 30 minit ekstra eksklusif. Dan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bergabung dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi Sayyidul Ayyam ini dengan membincangkan topik berkaitan dengan mendahulukan bomoh. Alhamdulillah, dalam tempoh 1 jam 30 minit yang lepas kita sudah pun membincangkan banyak berkaitan
perkara-perkara yang berkaitan dengan bomoh ini, dan juga kita juga sudah pun menjawab beberapa soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Ada lagi yang nak bertanya berkaitan dengan mendahulukan bomoh, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, terima kasih kerana sentiasa menjadikan rancangan Tanyalah Ustaz ini sebagai pilihan utama setiap pagi anda. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan perkara-perkara berkaitan dengan bomoh ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, iaitu dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini sebagai manfaat buat kita semua, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada saudara Adi Muhammad. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin dalam situasi selepas habis rawatan daripada perawat Islam, orang yang dirawat akan memuji-muji perawat tersebut hebat atau sebagainya sebab gembira dia telah sihat dan terlupa yang menyembuhkannya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia berdosa ketika itu? Mohon pencerahan doktor. #biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu apabila seseorang itu mendapat rawatan, tak kisahlah mana-mana rawatan yang dia peroleh ataupun mendapat pertolongan daripada seseorang, maka pada ketika itu dia sembuh, dia baik, dia pergi klinik ni contohnya, oh bagus ubat kat sini kan, bagus doktor tu kan, dia puji pun semua. Salah ke tidak? Tidak salah. Kan? Bukan dia beriktikad bahawa perawat itu yang menyembuhkan, doktor itu menyembuhkan. Kebiasaan dia puji itu atas sebagai makhluk, sebagai manusia. Tetapi hakikatnya dia mengetahui penyembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kalau memang dia menganggap orang itulah soalannya tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu barulah merupakan perkara yang syirik, perkara yang haram. Sebab itu macam hatta kalau kita makan nasi sekalipun, kita makan nasi, oh kenyang nasi ni tak ada masalah, itu hukum adat, makan kenyang lah kan. Tapi yang mengenyangkan bukan nasi itu, yang punya Allah Ta'ala kita mengetahui, cuma kita tak sebut saja, itu tidak ada masalah. Sebab itu kalau nasi mengenyangkan, semua orang makan sama je, satu pinggan semua je. Tapi tidak, ada orang makan 2 pinggan kenyang dah, ada orang 3 pinggan tak kenyang, ada orang 1 periuk tak kenyang. Sebab itu orang kata dia tak baca bismillah kau, setan makan sekali ya. Contohnya. Jadi maknanya bahawa kalau sekadar dia berkata-kata begitu tanpa iktikad, soalahnya kawan tu lah yang penentu segalanya, maka tidak ada masalah. Iktikad dalam hati tetap Allah, cuma tak disebut pada ketika itu. Cuma sebagai kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap ketika, setiap perkara yang berlaku pada kita, nikmat yang kita peroleh, sepatutnya pertama sekali alhamdulillah. Puji. Itu sepatutnya menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah lah yang memberikan melalui doktor ni contohnya, aku dapat kesembuhan, alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih juga pada doktor tersebut contohnya. Maka itu sepatutnya yang ada pada diri kita, insya-Allah. Jadi sebutan yang terbaik tu alhamdulillah, terima kasih doktor. Jadi itu adalah lebih molek untuk kita dalam memuji orang, kita juga memuji Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Pak Sujat. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, selalunya yang mendapatkan rawatan dukun atau bomoh ini menggunakan alasan ikhtiar. Komen doktor. #biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang ditanya. Memang alasan kadang-kadang ada orang lah, aku untuk usaha ikhtiar apa masalahnya. Sememangnya kita dituntut untuk berusaha dan berikhtiar. Sebab apa? Sebab likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada ubat. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bizillah. Kalau bertepatan ubat dengan penyakit tersebut, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usaha ikhtiar ini memang sesuatu perkara yang dibolehkan dan dianjurkan bagi mereka yang sakit. Contohnya datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, dia sakit perut. Nabi suruh makan madu contohnya sebagai satu rawatan. Jadi di situ menunjukkan kepada kita rawatan boleh, tetapi atas usaha ikhtiar
kita tidak boleh melampaui batas-batas hukum syarak. Atas usaha dan ikhtiar kita melakukan syirik pada Allah. Atas usaha dan ikhtiar kita pakai tangkal. Atas usaha dan ikhtiar kita buat benda-benda yang haram, maka itu tidak dibenarkan. Wa yubna al-batil fa huwa al-batil. Sesuatu yang dibina di atas kebatilan maka dia batil, tidak boleh. Usaha ikhtiar boleh, memang dituntut, tetapi dalam perkara yang menepati hukum syarak. InsyaAllah. Jadi tak ada masalah untuk berikhtiar. Yang penting jangan sesekali kita bertentangan dengan perkara yang berlandaskan syarak. InsyaAllah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, kita nak raikan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil talian daripada Tuan Abdul Ghani Zakaria. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak tanya ada bermasalah saya ni. Silakan Tuan. Keluarga saya sakit ni dalam 20 tahun lebih. Saya pernah pergi di hospital, pergi rawatan international, bermacam-macam. Tapi bermasalah saya ni tak sesal lagi. Silakan teruskan. Lepas tu saya nak tanyalah, di mana kesilapan keluarga saya? Okey, insya-Allah. Terima kasih Tuan. Sama. Okey, Assalamualaikum. Jadi terima kasih. Satu soalan yang menarik doktor. Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya tentang Allah uji dengan sakit yang lama 20 tahun. Mula-mula dah pergilah kepada klinik, pergi klinik pakar dan sebagainya, pergi cek daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tak ada apa. Pergi cara tradisional, cara rawatan Islam contohnya, masih lagi tidak sembuh. So bagaimana, apa kesilapan dan kesalahan? Dia sebenarnya begini, penyakit itu bila didatangkan oleh Allah Ta'ala, ia merupakan satu ujian. Dan ujian itu dalam konteks yang positifnya Allah nak bagi pahala kepada kita. Sebab itu kalau kita kata orang yang kena penyakit ni, dia ni satu musibah ataupun satu kejahatan pada dia. Tidak. Nabi Ayub AS diuji oleh Allah. Sakit punya lama. Nabi Ayub Nabi pun diuji oleh Allah sakit. Kita ni apatah lagi. Maka itu merupakan satu ujian. Cuba kita nak kena positive thinking, iaitu kita husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan usaha, dan di situ juga menunjukkan bahawa bila mana kita ada usaha ni, kita tetap bergantung pada Allah, kita mengadu pada Allah, kita berdoa pada Allah. Yang ni merupakan sesuatu perkara yang terbaik. Jadi maknanya selagi mana diuji, selagi itu kita akan dapat pahala. Mungkin kadang-kadang kita fikir, aku ni pahala yang lain tak banyak, tapi pahala sakit ni, yang ni aku sabar, aku tak putus asa, maka Allah akan bagi pahala yang banyak daripada sudut ini. Sebab itu Nabi SAW sebut tentang seorang orang Muslim ni, kalau dia kena duri sikit pun di jari dia sabar, dapat diampunkan dosa dan diberi pahala. Apatah lagi dengan penyakit yang lama ini, insya-Allah bersabar sehinggalah disembuhkan oleh Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Abdul Ghazali kita sebentar tadi. Jadi kita nak beralih dengan pemanggil berikutnya doktor. Ya. Daripada Tuan Ismail Maisa. Assalamualaikum Tuan Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Luqman dan Ustaz. Ya, silakan Tuan Ismail. Silakan. Saya begini tanya doktor. Ya. Bagaimana hukumnya jika seseorang itu pergi menemui bomo atau dukun untuk mendapatkan ubat pengasih? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail di atas soalan. Jadi doktor, untuk jawapannya tu kita nak urus sebentar sebab kita nak berhenti berehat seketika. Sebab sekalian nak tahu jawapannya, jangan kemudian teruskan ke bersama kami dan tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dengan rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sidang betul sekalian, ada tak di kalangan sidang betul pada pagi ini yang mungkin ada rasa sakit-sakit ataupun ahli keluarga yang sakit? Saya nak kongsikan di sini doa yang dibacakan oleh Nabi Ayub AS ketika diuji dengan penyakit. Apakah doanya?
Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Jadi boleh amalkan doa ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT berikan kesembuhan. Jadi saudara sekalian, doktor, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Haji Ismail kita. Bertanyakan berkaitan dengan pengamalan meminta ataupun menggunakan minyak pengasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan tentang bagaimana hukum minta ubat pengasih, minyak pengasih, minyak senyonyong, minyak dagu sebab dia nak dapat secara biasa tak boleh, dia dapat secara halus, dia kata. Ini satu perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi mentera, tangkal, ubat guna-guna ni adalah perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tak berbaloi. Mungkin di atas dunia ni dia guna ubat pengasih tu, dia boleh dapat seseorang yang dia nak, tapi tak seronok juga sebab dia dapat itu, kawan tu nak pada dia, suka pada dia tanpa disedari. Dia dikuasai, dikontrol oleh unsur-unsur yang lain. Contohnya benda gaib tadilah, jin syaitan tadi. Jadi dia hanya dapat fizikal saja, tidak dapat secara jiwa dan raga. Satu. Yang kedua, bukan setakat kerugian ke situ, kerugian bila mana dia jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia berada berterusan dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala sampai matilah keadaan syirik. Lagilah perkara ini sangat-sangat besar kesan dia. Maka dengan sebab itu kena berhati-hati, jangan terlibat dalam sebarang perkara syirik, sebab jelas ubat pengasih itu, ubat guna-guna itu disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa ia merupakan perbuatan yang syirik. Allahu Akbar. Jadi yang kita takut tu, kita dahlah menzalimi orang lain. Bahkan kita juga dapat dosa disebabkan oleh syirik kita kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan daripada perbuatan tersebut, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya, doktor. Daripada Puan Azhar Ali. Assalamualaikum doktor. Sekarang ni kan ada permainan di Facebook seperti apa yang akan jadi 10 tahun lagi, perangai anda dan sebagainya. Adakah ia seperti jumpa bomoh untuk tilik nasib walaupun untuk suka-suka? Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ada permainan permainan di Facebook. Apakah anda akan jadi 10 tahun lagi? Jadi perkara ini sebagai satu permainan. Adakah ia merupakan satu kepercayaan? Kalaulah dia meramalkan 10 tahun lagi kamu akan jadi macam ni, mesti jadi macam ni, itu tak boleh. Sebab kita tidak mengetahui perkara gaib, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan perkara-perkara yang akan datang kita tak tahu. Hanya Allah mengetahui. Hari ini orang dia banyak meramal benda-benda tambah-tambah tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Banyak juga yang dinyatakan akan berlaku tahun sekian, akan berlaku tahun sekian, akan berlaku. Dia telah menetapkan tarikh tertentu. Ini sudah tentulah perkara-perkara yang sesat, yang salah dan bercanggah dengan hukum syarak. Adapun kalau dia kata aku rasa kamu 10 tahun lagi ni rambut botak contoh, itu tak ada apa. Itu sebagai satu permainan biasa-biasa saja. Maknanya lebih kepada dia dah lama-lama orang rambut botak lah begitu, kan. Tapi yang kita concern ialah bagaimana kepercayaan. Contoh orang tilik-tilik bintang lah, tilik-tilik apa, kamu ni begini, kamu akan jadi macam ni. Daun teruk. Dia meramalkan benda akan berlaku pada seseorang, benda akan datang, sedangkan tidak diketahui. Itu hanya Allah mengetahui. Maka kepercayaan kepada perkara-perkara tersebut adalah satu kepercayaan yang salah dan haram. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dan juga kita dapat mengelakkan daripada melakukan perkara tersebut, insya-Allah. Jadi doktor, kita beralih ke soalan berikutnya, doktor. Daripada Puan Siti Nurbaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sebab utama khidmat bomoh ini selalu dicari kerana niat tidak baik seseorang itu apabila timbul rasa marah, tidak puas hati, ingin membalas dendam, dan ada juga untuk menundukkan hati seseorang itu agar mengikut arahannya? Apakah yang patut seseorang itu lakukan jika pernah terjebak meminta khidmat bomoh ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan.
Baik, terima kasih kepada persoalan. Ya, betul, antara punca sebab orang yang melakukan benda syirik ni ialah kerana hasad dengki. Dia hasad dengki. Dia ada persaingan jawatan ke, tempat kerja ke, atau dia nak satu yang dia tak dapat secara biasa tak dapat. Jadi oleh kerana dia nak menghambarkan dia punya kedengkian dia tu, dia tak tahu macam mana, dia pergi dengan cara halus disebut begini. Dia sanggup mengorbankan akidah dia semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu dia. Sebab itulah kalau kita lihat hasad dengki ni penyakit yang sangat-sangat besar. Orang ataupun makhluk yang mula hasad dengki ni iblis. Dia hasad dengki pada siapa? Adam AS. Akhirnya dia dihumbankan ke api neraka. Dengki dia. Sejarah dengki di kalangan manusia, Habil dan Qabil. Dengki punya pasal sampai tahap dia sanggup membunuh saudara dia sendiri. Nampak? Jadi di situ dan ini juga berlaku dalam masyarakat kita. Dengki punya pasal, hasad dengki menyebabkan dia jumpa bobo, dia melakukan benda-benda sihir asalkan puas hati dia, maka ini dia melakukan perkara yang sangat-sangat haram. Kalau benda ini sudah berlaku zaman dulu, sekarang ni dia insaf, tidak bertaubat kepada Allah, boleh tak? Boleh. Dan sepatutnya pun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Wa tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat nasuha. Dan innallah yaqbilu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah menerima taubat hamba-Nya selama mana nyawa belum sampai ke halkum. Jadi maknanya di situ kena ambil segera bertaubat, insya-Allah. Kalau kita kena taubat pada Allah, dan kita kena minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Sebab kesalahan sama manusia ni kena minta maaf kepada orang tersebut, dan kita minta ampun pada Allah. Taubat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan mengampunkan dosa kita. Insya-Allah. Sebenarnya dendam itu membunuh diri sendiri sebenarnya daripada dalam, insya-Allah. Jadi doktor, soalan berikutnya doktor, itu berkaitan dengan kebiasaannya orang jumpa bomoh ni. Sebenarnya untuk kadang-kadang itulah yang tadi kita berbalik pada berkaitan dengan dendam sebagainya, untuk mensihir ataupun nak mengubati sihir. Jadi doktor, sebenarnya selain daripada kita jumpa bomoh ni, adakah sebenarnya amalan-amalan yang mudah untuk kita nak amalkan untuk hapuskan sihir daripada apa yang berlaku pada kita tu doktor? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat Nabi SAW pun kena sihir. Kalau kita tengok kan, maka dengan sebab itu kalau kita tengok antara amalan yang Nabi sendiri amalkan sebagai satu panduan kepada umatnya, kepada kita, yang berdasarkan kepada hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahawa Nabi SAW setiap kali sebelum tidur Nabi akan baca 3 qul. Benda mudah, kita semua hafal 3 qul. Qul wallah ni kita hafal, surah Al-Falaq kita hafal, surah An-Nas sebenarnya kecil-kecil kita hafal. Cuma kita perlu amalkan sahaja. Kadang-kadang ini pun kita tak sempat amalkan. Jadi sebelum tidur kita baca, kemudian kita ditiup di kedua telapak tangan kita, kemudian kita sapu muka dan seluruh tubuh kita dengan kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang perkara-perkara yang mendatangkan mudarat kepada kita. Itu satu. Yang kedua, kita ambil banyak-banyak kita tak amal. Satu yang biasa-biasa yang kita ingat. Yang kedua, amalkan yang Nabi sebut, baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Apa dia? Bismillahillazi la yadurru ba'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Ini juga kita hafal tuan-tuan. Daripada kecil kita hafal dah. Cuma kita nak amalkan, baca setiap hari kita baca. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Nabi SAW menyatakan bahawa ia akan diselamatkan daripada sebarang kemudaratan. Jadi maknanya di situ kita amalkan, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau nak berlaku juga, itu ujian. Bersabar, berubat. Nabi sendiri pun diuji kan, apatah lagi kita. Cumanya sebagai mendekatkan diri kepada Allah, kita amalkan perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. 2 cara ataupun amalan yang mudah. Baca 3 qul setiap kali sebelum tidur, dan yang keduanya adalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi, diamalkan 3 kali pagi dan juga 3 kali petang. Jadi doktor, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan berkaitan dengan topik yang kita mendahulukan bomoh ni doktor. Boleh tak doktor simpulkan pertemuan kita pada pagi ini dengan 3 poin mudah yang kita sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan kita doktor? Silakan. Baik, terima kasih.
kasih, kita sudah berada di penghujung. Jadi yang pertama sekali ialah kita kena merasai diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana hamba Allah, kita akan minta tolong pada Allah. Yang kedua, jangan kita syirik kepada Allah dengan segala sesuatu, sebab syirik ni satu perbuatan yang sangat-sangat besar. Bahkan kalau orang mati dalam syirik, tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, hendaklah kita mengikhlaskan diri kepada Allah, sebab ikhlas kepada Allah dan juga bertawakal kepada Allah itu antara sebab dan musabab yang kita akan selamat juga daripada kita terjebak dengan cara-cara rawatan-rawatan yang tidak bertepatan dengan hukum syarak. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ianya memberi manfaat kepada kita. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan 3 kesimpulan mudah itu kita mampu untuk amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi doktor, kita sudah pun berada penghujung ni, mudah-mudahan bolehlah doktor kongsikan atau membacakan doa untuk kami semua agar pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor di atas bacaan doa, dan juga mudah-mudahan Allah SWT berikan kesembuhan yang pantas buat doktor. Ya, dan juga mudah-mudahan Allah SWT dan juga doktor dapatlah terus untuk lebar luaskan ilmu buat kami semua. Jadi insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan dalam untuk episod kali ini, rancangan Tanyalah Ustaz. Jangan lupa untuk saksikan esok hari bersama dengan moderator kita Daif Fahmi dan juga ahli panel kita Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim yang akan membincangkan menerusi silibus tafsir dan taranum dari surah Sad ayat 52 hingga ayat 54. Jadi mudah-mudahan kita terus mentadabbur Al-Quran. Dalam masa sama juga kita terus lagi menambahkan ilmu kita seperti mana kita dapat pada pagi ini, ilmu berkaitan dengan bomoh. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan juga mampu untuk kita hindarkan daripada bomoh-bomoh yang sesat. Jadi ayo sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkesan tutur bicara. Bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.